Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Aminah binti Muhsin, iaitu selaku penyelia akademik saya, dan tidak lupa juga kepada penyelia industri saya, iaitu Encik Muhammad Izwan bin Usman. Saya Asmida binti Abu Bakar, iaitu pelajar dari Fakulti Alam Bina, kejurusan bidang pentadbiran dan pembangunan tanah. Ini adalah sebersikit mengenai latihan industri saya. Pada mulanya, latihan industri saya adalah sepanjang 20 minggu, iaitu daripada 14 Mac hingga 29 Julai. Disebabkan musim COVID-19 yang semakin meningkat, pihak universiti sendiri telah menetapkan bahawa pelajar harus meningkatkan masa latihan industri mereka, iaitu di mana hanya 12 minggu diperuntukkan, iaitu sepanjang 14 Mac hingga 3 Jun 2021. Saya ditempatkan di unit pembangunan pada minggu pertama dan minggu kedua. Pada minggu ketiga, saya teruskan lagi dengan unit pembangunan disebabkan oleh kekangan staf dan pekerja di bahagian unit pembangunan dan disebabkan banyak fail-fail tertunggak. Ada sedikit latar belakang mengenai Pejabat Tanah Daerah Kulai. Sebenarnya Pejabat Tanah Daerah Kulai dahulunya dikenali sebagai Pejabat Tanah Daerah Kecil Kulai, di mana diwatakan sebagai daerah kecil. Daerah Kecil Kulai diiktiraf daerah penuh yang dikenali sebagai Daerah Kulai Jaya, di mana Daerah Kulai Jaya mempunyai 4 mukim, iaitu Mukim Senai, Mukim Kulai, Mukim Bukit Batu dan Mukim Sedenak. Jumlah keluasan keseluruhan Daerah Kulai Jaya iaitu 375 hektar bersamaan 186,261 ekar, di mana dia terdiri daripada Mukim Kulai, Mukim Senai, Mukim Bukit Batu dan Mukim Sedenak. Penubuhan Daerah Kulai Jaya diwatakan pada 28 Mac 2007 dan dirasmikan oleh Almarhum Sultan Iskandar Ibni Almarhum Sultan Ismail pada 21 Jun 2008. Catat organisasi bagi Pejabat Tanah Daerah Kulai, di mana kita boleh lihat bahawa terdapat 6 unit utama, iaitu bangunan tanah dan pelebusan, pendaftaran, hasil kod kasa dan teknikal, pentadbiran dan keuangan, perundangan dan teknologi maklumat. Pembangunan tanah dan pelebusan mempunyai 2 unit kecil, iaitu bangunan dan pelebusan, di mana bangunan mempunyai 16 orang kaki tangan dan pelebusan mempunyai 5 orang kaki tangan. Unit pendaftaran pula mempunyai 9 orang kaki tangan pekerja. Hasil kod kasa dan teknikal mempunyai 2 unit kecil di bawahnya, iaitu hasil dan penguatkuasaan, di mana hasil mempunyai 6 orang kaki tangan pekerja dan penguatkuasaan mempunyai 10 orang kaki tangan pekerja. Pentadbiran dan keuangan mempunyai 12 orang kaki tangan pekerja dan perundangan dan teknologi maklumat masing-masing mempunyai 2 orang kaki tangan pekerja, dan jumlah majoriti semua sekali adalah 62 kaki tangan pekerja di bawah Pejabat Tanah Daerah Kulai Jaya. Ini adalah catat fungsi setiap unit, di mana adanya fungsi unit pendaftaran, unit pembangunan, unit pentadbiran dan keuangan, unit hasil, unit pelebusan, unit teknologi maklumat, unit perundangan dan unit penguatkuasaan dan teknikal kuasa. Masing-masing mempunyai fungsi masing-masing dalam di bawah Pejabat Tanah Daerah Kulai. Okey, sepanjang saya menjalani latihan industri di Pejabat Tanah Daerah Kulai, saya telah ditempatkan di 3 unit utama, iaitu unit pembangunan, unit pentadbiran dan keuangan dan unit hasil. Di bawah unit pembangunan, saya telah menjalankan kerja, iaitu saya telah menyediakan kertas kerja unit pembangunan, di mana untuk dibawa ke mesyuarat unit pembangunan dan pelebusan. Saya juga telah menyimak senarai surat yang sudah atau belum diterima oleh setiap jabatan untuk proses permohonan mubasyarat. Saya juga sentiasa mengemaskini permohonan yang sudah atau belum di unit berkenaan, serta saya sentiasa membuat salinan dokumen orang awam yang sedang berurusan dengan unit pembangunan pada setiap hari, dan saya juga menyusun semula surat jabatan yang telah diterima ke dalam fail yang telah disediakan. Bagi unit pentadbiran pula, tugas saya adalah menyimpan rekod unit pentadbiran di dalam fail yang telah disediakan di dalam store. Saya juga telah menyemak buku perkhidmatan kerajaan staf-staf yang bekerja sebelum ini dan staf yang sedang bekerja, serta saya juga sentiasa perlu mengemaskini buku perkhidmatan kerajaan staf-staf atas arahan Ketua Unit Pentadbiran di Pejabat Tanah Daerah Kulai. Bagi unit hasil pula, saya ditempatkan di unit hasil pada hujung latihan industri, di mana tugas saya adalah mengemaskini maklumat hasil di dalam sistem online Pejabat Tanah,
Saya juga terlibat dalam aktiviti di luar, iaitu saya mengikuti staf-staf di bahagian unit hasil untuk pembukaan kaunter hasil secara manual di sebuah kampung yang terletak di sedenak Johor. Di situ saya belajar sedikit tentang pengurusan dan tentang cara untuk membayar cukai. Okey, tajuk kajian kes yang saya akan bawa ialah isu kelewatan dalam kelulusan permohonan ubah syarat nyata kegunaan tanah, di mana di Pejabat Tanah Daerah Kulai yang ketaranya adalah dapat dilihat bahawa kelulusan permohonan berkenaan dengan ubah syarat nyata di bawah unit pembangunan. Lain kepada kajian kes saya iaitu berkenaan dengan ubah syarat kegunaan tanah, berdasarkan tajuk kajian kes yang saya akan bawa pada Seksyen 124 KTN 1965 berkenaan dengan ubah syarat, iaitu tuan punya tanah boleh memohon kepada pihak berkuasa negeri untuk mengubah atau mengenakan jenis penggunaan tanah. Mana tanah-tanah yang diberi milik di bawah undang-undang terdahulu, iaitu pada 1/1/1966 tidak mempunyai jenis penggunaan tanah. Penggunaan tanah ini dikawal melalui Seksyen 52/2 dan Seksyen 53/3 KTN. Mengikut Kanun Tanah Negara 1965, Seksyen 52 menyatakan bahawa semua tanah yang diberi milik terbahagi kepada 3 kategori, iaitu kategori kegunaan tanah iaitu pertanian, pembangunan dan industri. Semua pemilik tanah sepatutnya menggunakan tanah berkenaan mengikut kategori kegunaan tanah dan syarat nyata dalam hak milik. Siapa-siapa yang gagal buat demikian adalah melanggar syarat yang ditetapkan dan pihak berkuasa negeri boleh merampas balik tanah berkenaan. Tuan tanah yang ingin menggunakan tanahnya untuk kategori selain daripada yang tercatat dalam hak milik perlu mengambil tindakan untuk mengubah kategori kegunaan tersebut. Pada Seksyen 124 dan 124A Kanun Tanah Negara menyatakan kaedah-kaedah tanah negeri membolehkan tuan tanah berbuat demikian. Pihak berkuasa negeri akan mengenakan bayaran premium tambahan ke atas setiap permohonan tukar syarat yang diluluskan. Lihat bahawa ini adalah penyataan masalah kepada isu yang telah dihadapi, iaitu isu kelewatan dalam kelulusan permohonan di ubah syarat. Isu kelewatan kebanyakannya saya perolehi di setiap pelbagai peringkat di proses permohonan ubah syarat nyata tanah di Pejabat Tanah Daerah Kulai. Antara halangan proses-proses kerja itu termasuk di peringkat penyediaan laporan tanah di Pejabat Tanah itu sendiri, dan kelihatan ketara terdapat penangguhan atau longgokan untuk ulasan jabatan teknikal di Pejabat Tanah. So, isu ini telah dibangkitkan dari semasa ke semasa, di mana telah menjadi rungutan pada para pemohon disebabkan kelewatan kelulusan dalam permohonan mereka. Hasil dapatan kajian yang saya perolehi adalah faktor utamanya adalah proses kerja oleh kaki tangan unit pelupusan dan teknikal. Unit pelupusan tidak mampu proses permohonan dengan segera. Ini adalah disebabkan kerana yang pertama adalah dokumen maklumat pemohon itu sendiri tidak lengkap, serta kaki tangan yang bertugas tidak dapat menghubungi pemohon dalam masa yang terdekat, di mana yang pemohon yang mempunyai dokumen dan data diri yang tidak lengkap, mereka tidak boleh memproses permohonan pemohon sebabkan dokumen pemohon yang tidak lengkap. Yang kedua adalah unit pelupusan dan teknikal itu sendiri mempunyai masalah kekurangan kaki tangan. Ini juga penyebab antara urusan proses kerja itu tergendala dan tertunggak. Sini kita boleh lihat terdapat dua, iaitu objektif kajian dan skop kajian kes saya kali ini, iaitu objektif kajiannya adalah yang pertama untuk mengenal pasti faktor kelewatan kelulusan permohonan dalam ubah syarat nyata tanah bagi pemohon. Yang kedua, untuk mengkaji prosedur atau kaedah yang diambil oleh Pejabat Tanah Daerah Kulai dalam menyelesaikan isu berkenaan. Yang ketiga adalah untuk memberi cadangan penyelesaian bagi mengatasi isu atau masalah kelewatan ini. Skop kajian lebih tertumpu kepada faktor utamanya, iaitu kepada bahagian pelupusan dan teknikal itu sendiri. Isu kelewatan juga tertumpu kepada untuk mengenal pasti faktor-faktor lain. Yang ketiga adalah untuk
lebih tertumpu kepada prosedur dan kaedah serta penambahbaikan yang dibuat oleh pejabat tanah untuk mengendalikan isu kelewatan ini. Terdapat isu ataupun masalah lain yang saya tinjau bahawa yang pertama, dalam ubah syarat, pemohon tidak bayar notis di mana menyebabkan proses permohonan tidak akan diproses dan tidak lengkap. Yang kedua adalah pemohon sendiri membuat rayuan untuk pengurangan pembayaran notis, iaitu juga membolehkan punca kelewatan proses permohonan. Pejabat tanah sentiasa mencadangkan bahawa kepada pemohon untuk membuat rayuan kepada Menteri Besar Johor untuk pengurangan pembayaran notis ini. Yang ketiga, punca utamanya adalah dokumen diri dan lain-lain pemohon adalah tidak lengkap. Yang keempat, tiada kaki tangan atau staf sokongan untuk semakan awal bagi setiap unit jabatan teknikal, di mana kadang-kadang selalunya surat daripada jabatan teknikal yang telah diterima ada yang telah hilang ataupun masih tergendala dalam proses penghantaran oleh jabatan masing-masing. Cadangan daripada pejabat tanah itu sendiri, mereka meminta jabatan teknikal untuk menghantar surat-surat jawapan ini melalui email pejabat tanah itu sendiri saja. Okey, ini adalah cadangan atau penyelesaian kepada isu kelewatan tersebut. Bagi pemohon harus memberi kerjasama untuk melengkapkan dokumen diri dan lain-lain dengan selengkapnya sebelum menghantar permohonan ke pejabat tanah. Hal ini untuk mengelakkan isu kelewatan proses permohonan tersebut. Dan didapati ramai pemohon mengharapkan jawapan dengan segera dalam proses permohonan mereka. Dari segi pejabat tanah pula, mereka perlu memikirkan cara untuk segerakan dalam proses kerja agar tidak berlaku tunggakan atau lengkupan dalam kerja, terutamanya di bahagian pelupusan dan teknikal. Contohnya, ini adalah cadangan daripada pihak pejabat tanah itu sendiri, iaitu mereka mencadangkan membuat mesyuarat secara setiap minggu untuk mengelakkan daripada tergendala dalam proses kerja dalam unit pelupusan dan teknikal itu sendiri. Serta pejabat tanah juga perlu meningkatkan lagi kaki tangan dalam bahagian pelupusan dan teknikal bagi melancarkan proses kerja mereka. Adalah sedikit sebanyak cadangan lain atau penyelesaian kepada isu kelewatan dalam masalah yang dihadapi di pejabat tanah Telah Kulai. Yang pertamanya, bagi jabatan teknikal yang terlibat, mereka sendiri perlu memastikan surat jawapan yang telah dihantar itu betul-betul diterima oleh pejabat tanah itu sendiri. Cadangannya agar jabatan yang terlibat boleh sendiri menghantar surat jawapan tersebut melalui email dan tidak perlu menghantar melalui penghantaran seperti delivery dan sebagainya, untuk mengelakkan surat jawapan itu hilang atau gagal diterima oleh pejabat tanah. Pejabat tanah itu sendiri juga perlu memerlukan kaki tangan atau staf sokongan yang bertugas untuk semakan awal berkenaan dengan ulasan jabatan teknikal ini. Pengurusan masa juga adalah penting dan perlulah lebih baik untuk memastikan semua proses kerja bekerja dengan lancar. Sepanjang saya menjalani pelatihan industri di Pejabat Tanah Telah Kulai, saya mendapati bahawa pentadbir tanah negeri itu sendiri perlu memain peranan penting dalam membendung masalah ini agar segala permohonan di pejabat tanah dapat disegerakan dan tiada tunggakan dan longgokkan kerja yang berlaku. Pengurusan organisasi pekerja juga perlulah dilihat dan diperbaiki dan ditingkatkan, serta pengurusan tempoh masa permohonan pemohon perlu dititikberatkan dan penting untuk keberkesanan kepada pelaksanaan cadangan penambahbaikan. Dan di sini saya mengharapkan agar pentadbir tanah negeri Johor bergerak maju ke hadapan untuk mendapat keberkesanan kepada pelaksanaan yang telah dibuat. Sampai di sini sahaja pembentangan saya pada hari ini. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.